apabila kita ingin menyelesaikan satu masalah, langkah paling utama yang harus diambil ialah untuk mengenal pasti punca kenapa masalah itu berlaku. Inilah asas kepada problem solving skill. Apabila kita dapat membezakan antara punca yang sebenar di antara simptom-simptom yang ada. Dari sebesar-besar masalah yang melibatkan ekonomi, politik dan pemerintahan sebuah negara, sehinggalah kepada masalah-masalah yang remeh yang dihadapi oleh kita dalam kehidupan seharian. Semuanya tidak dapat diselesaikan selagi kita gagal untuk memperbaiki keadaan bermula daripada puncanya. Tapi yang susahnya itulah kan? Kita manusia ni kan lebih suka untuk bertolak dalih, dan ini menyebabkan kita susah untuk mengakui punca sebenar suatu permasalahan itu, terutamanya apabila ia melibatkan kepentingan diri sendiri. I know it's not a picture. Setiap yang berlaku pasti ada puncanya. Bak kata pepatah, kalau tak ada angin, takkanlah pokok boleh bergoyang. Begitu jugalah dengan persamaan kuadratik. So, untuk kali ini, kita akan melihat kepada kepentingan punca dalam pembentukan suatu persamaan kuadratik. Tapi sebelum itu, kepada siapa yang belum menonton video sebelum ini, pastikan anda lihatnya dulu supaya anda lebih faham dengan apa yang akan cikgu ajarkan pada kali ini. Seperti yang kita sedia maklum, punca satu persamaan kuadratik boleh diertikan sebagai nilai bagi pemboleh ubahnya, ataupun nilai X lah senang cakap. Kalau sebelum ini, kita lihat kepada kaedah untuk mencari punca-puncanya, tapi kali ini kita terbalikkan prosesnya, iaitu kita belajar tentang pembentukan persamaan kuadratik apabila diberikan punca-punca persamaan tersebut. Cara dia senang je. Kita hanya perlu ingat rumus ini, di mana HTP bermaksud hasil tambah punca dan HDP bermaksud hasil darab punca. Okey, contoh, diberi dua nilai bagi punca satu persamaan kuadratik. Jadi, kita dapatkan dulu nilai HTP dan HDP-nya. Okey, tambahkan puncanya untuk dapatkan HTP dan darabkan punca itu untuk dapatkan HDP. Dah dapat? Kemudian, kita masukkan saja nilai itu ke dalam rumus persamaan kita tadi. So, mudah kan? Untuk lebih faham, jom kita praktis satu soalan. Jadi, ini soalan dia. Okay, diberi bahawa persamaan kuadratik 4x kuasa 2 tambah 5x tambah 2k tolak 1 sama dengan kosong. Dengan keadaan k, pemala k ni ialah satu pemala. Cari nilai k jika hasil darab punca iaitu HDP bagi persamaan ini adalah 3 kali ganda hasil tambah punca iaitu HTP. So dekat sini HDP sama dengan 3 kali HTP. Okay. So, kita nak selesaikan, dapatkan nilai K. Okay, pertama sekali, untuk soalan macam ni sebab ditanya soalan tentang HDP dan HTP. So, kita bandingkan dulu persamaan ini dengan persamaan HTP-HDP kita. So, kalau kita dah belajar tadi kan, X kuasa 2 tolak HTPX tambah HDP sama dengan kosong. So kita mula dengan ni, persamaan HTP-HDP kita bandingkan dengan persamaan yang diberi. Okey, kalau kita tengok kat sini, untuk persamaan ini perkali bagi X nya adalah perkali X kuasa 2 nya adalah 1. So untuk bandingkan dengan ni, kita kena jadikan dulu persamaan asal ni perkali dia adalah 1, sebab ni 4 kan. So untuk apa-apa dulu, sebelum buat apa-apa, kita daripada persamaan asal 4x kuasa 2 tambah 5x tambah 2k tolak 1 sama kosong ni, untuk jadikan perkali dia 1, kita bahagikan semua persamaan ni dengan 4. So, kita bahagikan dengan 4 ni supaya dapat 1. So yang kiri bagi 4, yang sini pun bagi 4. Tapi tak apalah, yang belah kanan ni kosong bagi 4, mesti dapat kosong juga kan. So kita bahagikan je. So kalau nak nampak, senang. Nampak ni, kita bahagikan benda ni kepada 3 bahagian macam ni. So kita nampak, so ni perkali X kuasa 2, yang ni perkali X, yang belakang ni
punya pemalar dia. So kalau 4 ni bahagi 4 dapat 1. So kalau bahagikan tinggal X kuasa 2. Yang mana kita masukkan situ dengan 4. So untuk 5X bagi 4 pula, tulis je 5/4. So 5 bagi 4, 5/4. Dan boleh ubah je still X dekat situ. Lepas tu yang belakang ni pula, untuk pemalar belakang ni kita bahagikan semua ni dengan 4 juga kan. So tulis je tambah 2K tolak 1/4. Sebenarnya tu kita nampak, lebih nampak. So kita bahagikan kepada 3 bahagian. Ataupun kita nampak ni A, B, C dia kan, untuk bentuk arm dia. So sama dengan kosong. So kosong bagi 4 dapat kosong juga. Okay, so ni untuk step yang pertama. So kita boleh bandingkan lah ni dengan ini, sebab jumpa kali dah 1. So kita nampak lah yang 5/4 ni adalah dia punya HDP. Dan HDP dia adalah semua ni 2K tolak 1/4. Okay, kita sambung 15 ni. Okay, jadi beri clue je dekat sini. HDP adalah 3 kali HDP. So kita tulis je HDP sama dengan 3 kali ganda HDP. Okay, start dengan ni. So kita ambil balik HDP kita apa tadi daripada persamaan ni. So HDP yang belakang ni kan, so 2K tolak 1/4 ni adalah HDP kita. So 2K tolak 1/4. So ni untuk HDP sama dengan 3 kali ganda HDP. HDP kita ni 5/4. Tapi tengok kan HDP ni ada negatif kan. So tukar ni 5/4 ni pada negatif 5/4. So kita harap negatif 5/4. Okay, so dapat persamaan ni. Nampak? So ni HDP 3 kali ganda HDP daripada perbandingan dengan persamaan tadi tu. So kita selesaikanlah nilai K ni. Dapatkan nilai K. So macam biasa susun persamaan untuk penyelesaian bagi K. So first kali kita darabkan dulu 3 ni dengan 5 ni. So dapatkan 3 darab 5 negatif kan. So negatif 15/4 untuk di bahagian kanan. Tu yang bahagian kiri ni sebab dapatkan K, kita pindahkan 4 ni ke sana. So kan ni bahagi 4. So bila pindahkan dapat darab lah. So darabkan. So belah kiri ni 2K tolak 1 stay dekat sini. So bila kita pindah 4 ke sana, tu darabkan dengan 4 situ. So 4 ni pindah ke sini. So ni stay. So selesaikan yang belah kanan ni. So 4 bahagi 4. So ni kita boleh masukkan, kita bahagikan. So tinggal negatif 15 je. 15 dekat kanan, kiri masih 2K tolak 1. Okay, dapat. Next kita pindahkan negatif 1 ni. So bila pindah negatif jadi tambah. So 2K kanan sama dengan negatif 15 tambah 1. Negatif jadi tambah 1. Sebenarnya last sekali dapatkan nilai K sama dengan negatif 15 tambah 1 negatif 14. Okay. So 2 ni kita pindah jadi bahagi 2. So ni darabkan 2 darab K, pindah 2 jadi bahagi. So jawapan akhir untuk K adalah negatif 14 bahagi 2 dapat negatif 7. So ni adalah jawapan bagi K. Kita nampak step je, mudah kan? So daripada perbandingan persamaan asal dengan persamaan HDP dan HDP tadi kita belajar tadi. So cuma itulah, pastikan bila kita nak bandingkan, pastikan perkalinya 1 dulu. So kita jadikan perkali asal 4 ni, bagikan semua dengan 4 supaya dapat perkali 1. Pula kita boleh bandingkan. Yang ni adalah nilai negatif HDP. Ingat untuk HDP ada negatif. Dan belakang ni adalah nilai bagi HDP. So tu je. So kita masukkan dengan clue dia bagi tadi, iaitu 3 kali ganda HDP. Okay. Setakat ni okey kan? Okay, next kita beralih pula kepada jenis-jenis punca persamaan kuadratik. Secara umumnya terdapat 3 jenis punca.
Dan ketiga-tiga jenis punca ini dapat ditentukan nilainya apabila kita uji persamaan itu dengan nilai ini. B kuasa 2 tolak 4 AC. Apabila nilai B kuasa 2 tolak 4 AC nya lebih daripada kosong, iaitu nilai yang positif, ini bermaksud persamaan itu mempunyai dua punca yang berbeza. Jika nilainya sama dengan kosong, ini bermaksud persamaan itu mempunyai dua punca yang sama. Manakala jika nilainya kurang daripada kosong ataupun nombor yang negatif, ini bermaksud persamaan itu tiada punca yang nyata ataupun punya adalah nombor yang kompleks. Jadi hanya semudah 1, 2, 3 kita dapat mengetahui jenis punca bagi satu persamaan kuadratik itu. Jadi untuk soalan yang melibatkan jenis punca pula, kita ambil contoh soalan ini. Soalan dia, persamaan kuadratik P tolak 2 X kuasa 2 tambah KX tambah 1 sama dengan kosong mempunyai dua punca yang sama. So tulis dekat sini, dua punca yang sama. So tu dia, ungkapkan kehendak soalan, ungkapkan P dalam sebutan K. So ni kehendak soalan dia. Okay, so kalau kita ingat kita tengok clue ni, dua punca yang sama. So kalau yang jenis punca ni telah dua punca yang sama, biasanya kita uji dengan B kuasa 2 tolak 4 AC. Ingat lagi ya. Okay, kalau untuk dua punca yang sama, apa? Mesti B kuasa 2 tolak 4 AC dia sama dengan kosong. So ni untuk dua punca yang sama. Okay, so kita daripada clue ni, kita just nanti kita akan boleh dapat ungkapkan K ni. Okay, so kita tengok dulu persamaan dia. Okay, diberi P tolak 2 X kuasa 2 tambah KX tambah 1 sama dengan kosong. So kita bandingkan dulu, ingat lagi kan bentuk arm untuk persamaan kuadratik, iaitu ada AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan kosong kan. So kita bandingkan ni supaya kita dapatkan nilai A, B dengan C dia. So daripada ni, kena pasti dulu A dia mana, B mana, C mana. So dapatkan dulu A. Apa A dia? So A adalah perkali bagi X kuasa 2. So ni X kuasa 2 perkali dia adalah P tolak 2. So ni adalah nilai A, P tolak 2. Nilai B pula perkali bagi X adalah K. So nilai B dia adalah K. Dan C, C adalah pemalar di belakang. So keseluruhan ni, so ni pemalar dia, C adalah 1. Kita dapatlah nilai A, B dan C. So kita just masukkan dalam ni. Kita uji guna B kuasa 2 tolak 4 AC. So kita tahu B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Jadi B adalah K. K kuasa 2 tolak 4. A adalah P tolak 2 dan C dia adalah 1. Okay, nampak mudah kan? So kita K sama dengan kosong. Jadi kita dapatkan, ungkapkan nilai K ni nanti. Ungkapkan nilai P. Dapatkan nilai P. Kita pindahkan semua, tinggalkan P dekat belah kiri ni. So kita kembangkan dulu yang ada ni. So K kuasa 2, kembangkan ni, dapat negatif 4P. Kembangkan 4 dengan ni pula, dapat negatif, dapat negatif, dapat positif 8. Okay. So sebab ni 1, so tak kembangkan pun darabkan 1 kan, so tak ada perubahan. Samakan dengan kosong. So nak ungkapkan P, so kita biarkan P dekat sini. So kita pindahkan selain daripada P. Kekalkan ni negatif 4P. Negatif 4P still dekat sini. So yang pindahkan K kuasa 2 jadi negatif K kuasa 2 positif 8 atau tambah 8 pindah jadi tolak 8. So last sekali bila tinggalkan P, kita pindahkan negatif 4 ni. So ni darab jadi bahagi kan. So negatif K kuasa 2 tolak 8 bahagi negatif 4. So dapat ni, cuma kita nak pemudahkan ungkapan ni ataupun persamaan ni. Sebab ni negatif bahagi negatif, so bila kita faktorkan negatifnya, kita boleh buang semua negatif ni. Buang, kita faktorkan semua negatifnya.
So yang tinggal P sama dengan T cos 2 tambah 8 per 4. Okay, boleh ulang. Okay, kita start, kita bandingkan persamaan ni dengan bentuk arm supaya kita boleh kenal pasti A, B dengan C dia. So barulah kita boleh masukkan dalam, kita uji dengan B cos 2 dalam 4AC. Samakan dengan kosong sebab dia ada punca yang sama. Ingat dua punca yang sama, samakan dengan kosong. So kita masukkan nilai B, nilai A dan nilai C, samakan dengan kosong. Dan sebab kehendak soalan dia, so ungkapkan P. So kita tinggalkan, susun persamaan macam biasa. Tinggalkan P dekat belah kiri. So P dekat sini. So kita pindahkan je semua. Jelas sekali, dapat jawapan ni kita pemudahkan. So kita pemudahkan negatif dia, buang negatif, tinggal positif. Okay, so basically dah cover keseluruhan topik dalam bab persamaan kuadratik ini. Diharapkan pelajar semua dapat kuasai semua konsep dan teknik-teknik yang telah dipelajari dan dapat mengaplikasikannya untuk menjawab soalan-soalan dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan. Dan ingat pesan cikgu mula-mula tadi, apa pun masalah mestilah diselesaikan bermula dari puncanya. Macam biasa, tolong like dan share video ini supaya rakan-rakan anda juga dapat belajar dan memperoleh manfaat daripadanya. Dan jangan lupa juga untuk follow page kami, CMN Education Group. Okey, baiklah, sekian dulu daripada saya, Cikgu Reki. Assalamualaikum.